Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey semua, sudah makan ke? Dah makan? Jadi kelas cikgu kena bersemangat. Semua kena bersemangat. Okey, jadi seperti yang kita belajar sebelum ni, cikgu nak kamu sediakan satu kertas dan cikgu nak kamu lukis bentuk bintang. Ya. Satu cikgu. Ya. Besar ke cikgu? Ikut kamu saja. Tu. Untuk satu kumpulan 2 orang. Cikgu mana satu? Jadi satu kumpulan. Yang kosong tu. Ya, satu kumpulan 1 bintang. Cikgu nak dalam kiraan, kamu lukis dalam kiraan 5, kiraan 5 saja. Cikgu bintang guna apa? Pen ke pensel? Guna pen pun boleh, guna pensel pun boleh. Pensel. Dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Dah, semua dah siap lukis? Dah. Okey. Cuba kamu tunjukkan kepada cikgu. Ada yang tak sama, ada bintang yang tak bersilang. Semua sama ke dengan kawan-kawan yang lain? Tidak sama? Okey. Untuk yang kedua, cikgu nak kamu tulis perkataan super. Okey. Dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Cikgu nak tengok balik? Okey, di sini kita nampak ada tulisan yang berbeza dari sini. Kamu semua boleh nampak? Sama lah. Tapi ada yang melengkung, ada yang lurus, ada yang salah eja. Jadi, cikgu nak tunjukkan kamu satu kaedah yang cepat yang cikgu boleh bagi kamu dalam cikgu boleh buat dalam bentuk yang sama, warna yang sama, komposisi yang sama. Nak tahu bagaimana? Okey, cikgu kira dalam kiraan 1, 2, cikgu tipu ya. 4, Cikgu guna 5. Sama tak dengan yang lain? Tak sama. Terbalik. Sama tapi. Jadi, kamu boleh teka apa yang kamu akan buat selepas ini? Cop. Ada jawapan lain lagi selain itu? Cetakan. Okey, betul. Hari ini kita akan buat aktiviti cetakan dan cikgu tahu kamu sudah belajar minggu sebelum ni tentang cetakan. Tapi hari ini kita lebih kepada kaedah dan teknik seni cetakan. Boleh? Boleh. Okey. Untuk objektif kita hari ini, pertama, menjelaskan kaedah-kaedah seni cetakan, mengenal pasti teknik seni cetakan dan menghasilkan karya seni cetakan dengan menggunakan 3 kaedah, iaitu kaedah relief, intaglio dan serigrafi. Okey, jadi sekarang kita beralih ke sebelum itu cikgu kenalkan kandungan yang cikgu akan ajar, iaitu 1, kaedah seni cetakan, 2, teknik seni cetakan dan juga aktiviti yang kamu akan buat selepas ini. Okey. Kaedah seni cetakan. Kaedah seni cetakan ada berapa? Cuma 4. Boleh rujuk buku teks? Ada 4. Okey. Yang pertama, Kaedah timbulan atau relief. okey. Kaedah timbulan atau relief. Betul. Kaedah timbulan atau relief ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 39. Okey, kaedah timbulan relief ini seperti yang kamu nampak dalam gambar, bahagian timbul pada blok atau acuan menerima dapat dan mencetak image. Okey, jadi
seperti yang kamu nampak, contohnya cikgu ada bagi. Ini kita anggap ini sebagai blok. Jadi dakwat yang cetak ada pada atas ini. Faham? Faham. Dia menerima dakwat menggunakan penggelek. Cikgu mana dapat metrik tu? Matris ni adalah hasil daripada cikgu masa cikgu degree. Cikgu dia sama tak dengan apa tu yang kita ada A3, A4 tu yang apa kita panggil apa? Katimen. Oh tidak, ini nama dia blok lino, tapi sebentar lagi cikgu akan jelaskan. Baik. Okey, Baiklah. cetakan jenis kaedah yang seterusnya ialah Benar. Benaman dan intaglio. Intaglio. Okey, benaman dan intaglio ni dia berbeza berbanding kaedah timbulan. Kalau kaedah timbulan, dakwat tu di atas permukaan. Tapi kalau kaedah benaman dan atau intaglio ni, dakwat tu di dalam. Dakwat berada dalam alur garisan terukir dan dipindahkan ke pemampat atau penggelek. Okey, pemampat atau penggelek tu macam ni. Macam spaghetti tu cikgu. Ya, Macam mesin getah. mesin getah untuk memampatkan getah tu. Okey, seterusnya kaedah apa? Kaedah Permukaan. Betul. Okey. Kaedah permukaan atau planografi ini dia menggunakan satu blok batu kapur atau mana-mana blok, tapi yang penting blok tu keras seperti batu kapur. Okey, jadi cetakan ni dia bermula daripada permukaan rata dan mereka menggunakan prinsip tolakan minyak dan air. Dia tidak bercampur. Jadi, bila dakwat tu disapu di atas blok, mereka akan letak minyak, bahan yang berminyak, dan baru buat cetakan tu. Nanti sebentar lagi cikgu akan terangkan lagi kepada tekniknya. Ini adalah kaedah sahaja. Okey. Faham. Seterusnya kaedah saring sutera atau serigrafi. Okey. Di mana dalam gambar yang kamu tengok ni, dakwat ditolak skrin melalui skrin berjaring halus hanya melalui bahagian yang tidak ditutup. Contohnya macam kamu buat baju, buat corak, and then bahagian atas saja baru tarik. And hanya corak yang diukir tu saja yang ada. Okey. Faham. Okey, sebelum cikgu beralih kepada teknik seni cetakan, cikgu nak tanya satu soalan kebat. Satu je kan? Ya. Berdasarkan dua gambar yang dipaparkan, nanti cikgu akan sebutkan nama siapa, jadi semua kena bersedia. Okay. Berdasarkan dua gambar yang dipaparkan, yang manakah menggunakan kaedah relief dan intaglio berdasarkan image? Okey, gambar satu ini. Gambar yang kedua adalah ini. Okey. Semua dah boleh fikir? Boleh. Wah, Wah, boleh. pasti. Oh, belum lagi. Oh, belum. Okey, Nuri. Wah, Nuri, Nuri rasa mana yang menggunakan kaedah relief dan atau intaglio? Saya bagi satu je boleh cikgu. Banding beza lah. Yang nombor satu Berdiri. berdiri. Maaf. Nombor satu tu relief. Sebab dia timbul. Betul. Yang nombor dua tu intaglio. Intaglio sebab Sebab dakwat dia lekat dekat permukaan yang bawah. jadi perbezaan dia ialah timbul tak timbul? timbul dan tidak timbul. Okey, betul. Okey, jadi sekarang cikgu nak semua nota yang cikgu bagi tu sebelum tu semua tutup dan cikgu akan tanya. Okey, Ilham, satu kaedah untuk kaedah cetakan. Seni cetakan satu je. Apa?
timbulan, cat. Kaedah seni cetakan. Ada 4, bagi tahu 1 je. Relief. Relief timbulan. Okey. Sofia? Kaedah garing sutera. Garing sutera. Afi? Bersebelah pun tak boleh. Sebut sama. Relief. Relief. Mudahnya tu kau. Selain tu, Permukaan. kaedah permukaan atau lebih kepada Planografi. G. Relief. Timbul. Okey dah. Masih? Sutera. Okey. Jadi kiranya semua tahu. Akira nak jawab ke? Intaglio. Last kali. Okey, jadi semua dah hafal ada berapa teknik kaedah seni cetakan? Okey. Jadi seterusnya kita beralih kepada teknik seni cetakan. Okey, teknik seni cetakan untuk timbulan atau relief ada berapa? Ada 4. Okey, yang pertama ialah potongan kayu. Gurisan kayu. Potongan lino. Bukan. Gurisan kayu. Gurisan kayu pun ada. Collage. Dan yang terakhir ialah collage. Jadi kita akan tengok teknik-tekniknya. Untuk potongan kayu, menggunakan papan kayu. Untuk timbulan ni, dia menggunakan papan kayu seperti tadi. Permukaan timbul menerima dakwat bahagian terukir kosong dan akan menghasilkan garisan tebal, gaya dramatik dan tradisional. Cikgu, papan kayu tu semua jenis kayu ke? Papan kayu tu just papan kayu, dia tidak boleh tebal. Tak jenis kayu apa? Tak kisah. Jati boleh ke? Jati sebenarnya tidak boleh sebab jati keras. Oh, ni pakai pokok buat kertas. Okey, ini video. Nampak tu papan dia? Papan dia jenis yang lembut. Itu adalah karya. Oh ya. Kamu boleh nampak dia guna papan kayu sebagai blok ukiran. Kenapa dia hitam? Kenapa dia hitam kan cikgu? Apa? Kenapa dia hitamkan itu? Hitam tu. Supaya kita boleh nampak kontra bila kita Oh, naikin. beza. Lepas tu buat cetakan tu. Dan dah siap. Ini cetakan menggunakan teknik potongan kayu. Siapa lah kena tumpah tu kan? Semua faham? Ah. Seterusnya Apa tidur ni? gurisan kayu. Kalau gurisan kayu, teknik yang pertama tadi lebih kepada menggunakan papan kayu, tapi untuk gurisan kayu menggunakan kayu yang keras. Kayu jati boleh? Kayu jati Tak cukup keras ke terlalu keras? saya tak pasti lagi, tapi nanti saya akan cuba berikan jawapan selepas ini. Nanti saya remind cikgu. Cikgu burin. Boleh. Cikgu, alat guring tu apa? Guring tadi. Alat guring tu sekejap lagi kamu akan tengok. Ayolah. Ni, tengok. Dia menggunakan wood blocks. Lepas tu, tekstur dia kamu akan hasilkan tekstur lebih lembut, garis lebih nipis. Sebab kayu tu keras kan. Jadi, kita akan ukir kecil-kecil. Cikgu dia mungkin guna apa? Guring tu adalah alat untuk memahat kayu tu. Lama ke cikgu nak siap? Tengok video tak lama. Ikut kehendak sendiri. Okey, seterusnya potongan lino. Seperti tadi cikgu ada bagi tengok contoh lino. Ini adalah kepingan lino di mana kita menggunakan blok lino. Jadi ini videonya. Ini ukir menggunakan pengukir cetakan. Lepas tu dia dakwat atas tu dan terhasillah cetakan. Okey. Cikgu, dalam tu guna dap-dap. Cikgu guna penggelik dulu boleh ke? Sebenarnya dua-dua boleh, tapi kalau ikut konsep seni cetakan menggunakan penggelek dan kertas tu kita di atas permukaan bukan di bawah. Sebab kalau dari
menggunakan matriks kita depth ke kertas itu lebih kepada chalk sudah. Chalk blok gitu. Macam cikgu cok ni tadi. Ya, tapi dia dikira sebagai cetakan juga. Okey, yang kaedah teknik timbulan yang terakhir ialah kaedah collage, di mana kita guna apa-apa saja bahan, iaitu kertas atau tali, fabrik, apa-apa saja untuk sebagai permukaan yang timbul. Contoh dia seperti ini. Dia menggunakan kotak. Lepas tu gelek dakwat atas dan buat cetakan. Yang ini dia menggunakan bahan-bahan selain daripada nak mau ukir tu. Okey. Jadi ada berapa teknik collage yang kamu sudah belajar? Teknik timbulan? 4. Okey. Seterusnya kita kepada teknik benaman, kaedah benaman atau intaglio. Ada berapa teknik? 1, 2, 3, 6. Okey, yang pertama line engraving, dry point, gurisan asid, collagraph, aquatin dan mesotin. Cikgu, aquatin tu dia buat dalam air ke? Aquatin ni nanti cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okey, so kita bermula kepada line engraving dulu. Line engraving ni yang kamu tahu macam mana? Garisan pada Kayu. Mana lino? Pelat logam. semua hampir betul, tapi yang paling tepat adalah Mazni. Menggunakan plat logam. Jadi benda yang sama, menggunakan burin untuk mengukir garisan tajam pada plat logam. Kalau untuk teknik benaman ni, dia lebih kepada menggunakan matriks tu ialah plat logam atau besi. Kenapa? Sebab kita nak dakwat tu di dalam kan. Bukan di luar. Tapi ini dia menggunakan kaedah tetrapak yang kita boleh panggil itu sebagai plat logam juga sebab permukaannya yang bersinar dan berkilat. Cikgu nak pernah beli tetrapak. Dia pengganti ke cikgu? Tetrapak tu kotak minuman kotak tu yang kamu selalu minum. Kenapa nama dia tetrapak? Kilang yang Sebab tu sudah mati hilang ya. Cikgu panggil tetrapak. Okey, semua faham? Boleh cikgu. Okey, seterusnya dry point, gurisan jarum. Menggunakan jarum logam untuk mengukir terus tanpa asid. Contohnya seperti ini. Itu dia burin. Yang ini dia guna aluminium tin. Lepas tu, lepas tu masukkan dakwat, lap-lap dan dia tidak menggunakan mesin pemampat tu, dia hanya gunakan roller saja. Boleh. Ini roda dekat tongkes ni. Tengok. Jadi Itu dry point. Okey, seterusnya gurisan asid ni. Bezanya gurisan asid ni dia menggunakan dia akan rendam asid dahulu. Contohnya ni. Bila dia lukis dengan jarum, lepas tu rendam asid untuk menghasilkan alur. Asid tu dia akan makan bahagian-bahagian yang terguris tu. Contohnya macam ni. Okay, itu burin dia guna. And then ni asid dia rendam. Bahaya tak cikgu asid tu? Boleh dikatakan kena guna sarung tangan sebelum rendam tu. Okey. Sebab bila rendam asid tu, garisan yang dalam tu dia akan lebih nampak. Okey. Seterusnya collagraph ni dia sama konsep dengan teknik timbulan tadi. Cuma yang bezanya
dakwat tu di dalam. Kalau teknik timbulan tadi, holograf tu dakwat dia di atas permukaan. Okey. Contohnya macam ni. Dia masukkan dakwat tu dalam. Yang ini dia guna berbagai bahan macam lilin, kotak untuk buat tekstur tu. Itu apa Tekstur tu? bulan. Yang digelek tu apa cikgu? Dakwat tapi warna putih. Macam mana dia jadi warna putih? Dia tak warna kayu. Tak, dia dakwat cetak tidak semestinya warna hitam. Dia boleh berbagai warna. Faham. Okey, jadi ni kita boleh nampak yang terhasil tu di dalam dan juga Wow. dakwat di permukaan dalam tu. Okey. Aquatin. Aquatin ni mesti kamu jarang dengar. Kan? Saya selalu dengar aquatic. Aquatic. Jadi aquatin ni dia guna serbuk resin untuk menghasilkan ton kasar berbutir. Sesuai untuk shading, gradasi ton dan selalunya digabungkan dengan teknik etching. Sebut resin tu apa cikgu? Serbuk resin ni dia macam ada satu campuran tu dia guna untuk tutup dakwat sebelumnya. Ikut permukaan seterusnya. Nanti cuba tengok video ni. Okey. Ni asid dia rendam. Lepas tu diletak lagi stopping out darker gray. Dia akan guna serbuk resin juga untuk tutup dan akan rendam banyak kali untuk memastikan dakwat tu dia macam nampak berlapis-lapis dan ada ton. Tengok hasilnya. Wah. Dia nampak macam lebih nampak ton awan begitu. Jelas? Jelas. Okey. Teknik yang terakhir ialah mezotin. Kalau mezotin ni plat logam dia gores dengan menggunakan rocker. Rocker tu dia satu alat dia macam untuk menghasilkan garisan nipis pada plat besi tu. Sama Maksudnya macam burin ke cikgu? Sama macam burin. tak, burin lain lagi. Ni nampak tak tadi rocker tu? Nampak. Dia tolak-tolak tu. Nampak. Lepas tu nanti dia cetak, nanti permukaan tu beza dia akan nampak lebih halus, bertekstur garis-garis. Tu. Okey. Yang terakhir ialah kaedah seterusnya kaedah yang terbaru iaitu planografi. Planografi iaitu teknik litografi. Teknik litografi ini yang guna batu kapur atau plat aluminium untuk menggunakan bahan yang berminyak. Contoh dia macam ni. Itu dia batu kapur tu. Itu dia ada sapu minyak dahulu and baru buat cetakan. Tu guna kertas apa ya? Guna kertas rice paper boleh, guna kertas apa saja pun boleh, yang penting permukaan tu lembab. Okey, kaedah planografi ni ada satu saja litografi. Jadi sekarang kita kepada kaedah sutrasaring atau serigrafi. Ada berapa? Ada Empat. Satu open masking, foto emulsi, profilm dan juga stensil. Untuk open masking ni dia untuk bentuk yang dipotong daripada kertas plastik untuk menentukan menutup bahagian tertentu pada strip. Contoh dia macam ni. Contohnya kalau kamu tidak mau bahagian permukaan tu, kamu just dab guna gam plastik untuk buang. Itulah open masking. Okey. Seterusnya, foto emulsi ni dia menggunakan teknik cahaya. Image dipindahkan ke skrin oleh cahaya UV dan dia sesuai untuk desain seperti logo.
menggunakan cahaya UV untuk menghasilkan cahaya UV-nya. Lepas tu nanti jadi begitu. Proses dia lama. Ini cikgu sudah singkatkan videonya. Seterusnya film profilm. Ni dia menggunakan film plastik prasensitif. Film plastik prasensitif itu warna ungu. Print your design. Then expose your film. Lepas tu Print to reveal your design. akan jadi begitu. That's it. Dia sesuai untuk pengeluaran yang lebih banyak. Dan yang terakhir sekali stensil. Kalau ini cikgu rasa kamu semua sudah familiar dengan teknik ni, iaitu membuat potongan pada kertas atau plastik. Lepas tu dap saja. Okey, itu semua teknik kaedah yang kita belajar. Nanti jangan lupa tulis dalam nota yang cikgu sebab nanti cikgu akan tanya. Jadi, cikgu ingin tanya, jika kamu ingin menghasilkan tekstur halus seperti garisan nipis, teknik mana paling sesuai dalam kaedah intaglio? Dry point. Okey, dry point. Kenapa? Sebab dia halus saja. Sebab dia halus saja. Sebab dia halus, Yes, nipis, lurus. Mazmi, Yeah. Sama. Dry point. dry point. Okey. Ah. Jadi sekarang kita beralih kepada aktiviti. Aktiviti kamu ada 3, tapi rasanya cikgu akan nampaknya kamu akan sempat buat 2 kaedah sahaja, iaitu kaedah relief dan juga serigrafi. Untuk intaglio, cikgu akan berikan bahan, tapi nanti kamu akan siapkan di rumah. Boleh? Boleh. Okey, jadi cikgu dalam ni cikgu ada sediakan. Ada apron. Okey. Boleh pakai apron sebab nanti kamu akan gunakan dakwat cetak. Takut baju kamu akan kotor. Dan cikgu juga ada sediakan sarung tangan. Wow. Pakai apron tu. Ada apronnya. Bawa balik ke juga boleh. Okey, untuk kaedah Cikgu saya selalu nampak apron ni dekat Kedai ayam. dekat yang konsep tempat potong ayam. Kan? cikgu guna apron pakai kuah. Cikgu saya rasa ada mudah Pakai air dalam ni cikgu. Apa? Okey. Fish dinner. Tapi cikgu dah sediakan satu ini dan cikgu nak kamu just mengikut kreativiti kamu, tambah menggunakan kamu potong ikut bentuk ni dan tambah gas, kamu nak letak daun ke macam mana. Lepas tu ambil dakwat cetak and dap menggunakan berus dan juga span and buat cetakan pada kertas yang cikgu sediakan. Cikgu ada sediakan. Lepas tu untuk teknik serigrafi pula, cikgu ada sediakan satu bentuk. Kamu sudah tidak perlu potong, cumanya ambil dakwat dan dap di atas plastik yang cikgu sediakan. Boleh? Boleh. Okey, semua dah boleh mula. Cikgu nak dek pakai apa? Siapa ada bawa watercolor boleh guna. Cikgu ada pesankan bawa watercolor. Dakwat tu kamu gunakan water
sesuai kaedah timbulan. Jadi nanti yang ini cikgu berikan bahan supaya kamu boleh hias guna apa saja bentuk. Kamu boleh gunting dan lekat, guna glue, tampal dan buat cetakan macam yang cikgu tunjukkan dalam contoh tadi. Kalau yang ini kamu faham kan untuk stencil? Faham? Faham. Tiru. Sambil kamu sambil kamu berkarya, cikgu nak tanya kamu satu soalan hebat. Okey, jika kamu ingin menghasilkan karya sebenar di masa hadapan, teknik apa yang paling sesuai kamu gunakan? Sekiranya kamu ingin berkarya selepas ini ya. Ini kenapa? Dia teknik dia mudah. Ya. Kalau Afifah, saya suka intaglio lagi. Intaglio sebab saya suka makan. Lama tak intaglio pakai geogam. Faham. Sebab kamu suka teknik tu. Dia tengok video tu. Okey. Cikgu bagi masa dalam tinggal 2 minit saja lagi. Oh, sebelum itu, memandangkan kamu akan menghasilkan satu ni, cikgu akan nilai dari segi kemasan, kreativiti kamu, dan hanya cikgu ada sediakan satu hadiah sahaja untuk pemenang yang paling cantik, kemas. Jadi kamu kena bekerja sama dengan kumpulan kamu untuk dapatkan hadiah. Boleh? Kena gunting letak sini nanti kita nak pakai sini. Cikgu dah tiru. Tidak boleh meniru, dilarang. Entahlah, ni potong dekat sini. Boleh. Nanti tak jadi milik kita dia tu. Aku ada soalan. Ha, Ada soalan je dia ni. buat bentuk macam contoh Oh, yang guna Sophia belah buat. sini, Ha, apa saja bentuk, ikut kreativiti kamu. And then lekat dan depkan atas gelas. Jangan tiru tau. Cepat, masa tinggal 1 minit. Piramid je lah sana. Mati cantik tu ada tak sikit? Memang. Okey, masa tinggal 1 minit. Cikgu tak baik tu bukan tak. Tolong jangan tekan, aku buat yang Kau jangan ambil ni apa? apa? Cikgu ada tisu tak cikgu? Mana ada komen? Biar saya. Kita lah boleh tak? Bawa tisu. Tisu kamu boleh ambil di depan ni. Ambil asli malas. Saya tanya. Dia nak minjam orang. Sikit. Cikgu. Sambil berkarya, sambil jaga kebersihan juga ya. Orang cakap Cikgu. orang cakap sharing. Apa ya? Nak sikit lah tapi no. Sophia, kenapa tak jadi? Kenapa jadi lain? Tengok contoh yang kawan kamu buat. Cantik. Bangga. Cikgu, saya punya tak jadi. Ria. Boleh cuba lagi sebab cikgu ada sediakan beberapa kertas juga.
Cikgu ada orang tak menyabar. Tak kewing lagi dia dah letak cikgu. Okey. Nudin janganlah kacau. Loh. Okey, memandangkan masa mencemburui kita. Saya cemburu dia balik. Mencemburui. Jadi sambil kamu buat tu, cikgu akan buat rumusan, boleh? Boleh. Nanti habis kelas ni, cikgu pastikan semua bersih dan siap dan hantar kepada cikgu untuk cikgu nilai. Okey. Hari ini apa yang kamu belajar, ada berapa kaedah? Cepat. Yang pertama, Relief. planografi, Serigrafi. serigrafi, Penaman. collage. Collage itu termasuk dalam timbulan. Itu ada Intaglio. Taglio. Okey. Untuk teknik-teknik, kamu ada belajar teknik. Untuk kaedah relief, ada berapa teknik? 4. Mazni boleh nyatakan? 1. Collage. Nana? Teknik relief. Leno. Afifah? Collage. Ji? Tulisan kayu. Okey? Timbulan. Teknik dalam kaedah timbulan. Leno kayu. Collage. Gurusan kayu, okey. Selain itu kamu juga akan belajar kaedah-kaedah yang kamu belajar ini, yaitu kaedah serigrafi dan juga kaedah relief. Jadi lepas ni kamu faham sudah perbezaan antara semua jenis kaedah ke? Kalau kaedah yang pertama ialah kaedah relief, iaitu dakwat di atas permukaan. Kalau untuk intaglio, dakwat di dalam permukaan. Kalau planografi, dia menggunakan blok kapur, dan yang last sekali iaitu serigrafi, dia lebih kepada teknik stensil, iaitu menggunakan cat dakwat di atas dan perlu blok. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Pastikan kelas semua bersih dan hantar karya kepada cikgu sebelum kamu semua balik. Boleh? Cikgu tak Boleh. lupa. Terima kasih